وكل ضلالة في النار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Tuan Nazir, imam-imam, bilal-bilal, para EJK, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, memuji-muja kita Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang bersifat dengan sifat kamalan, yang semua orang berhajat kepada sifat Allah ini, dan Allah Maha Kaya dengan segala apa yang kita persembahkan kepada Allah, kepada segala bentuk ibadat dan sebagainya. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan, Rasul akhir zaman. Begitu juga selawat dan salam ini kita pohonkan untuk para isteri baginda, para sahabat baginda, para ahli keluarga baginda, mukminin mukminat sehingga hari kiamat. Pada malam ini kita terus dengan pembacaan Riyadhus Salihin dalam bab galakkan menambahkan amal kebaikan di akhir hayat ataupun di akhir umur. Saya petik daripada Riyadhus Salihin hadis yang ke 112 kitab saya ni. Nah, sebelum itu saya ingin membawa sedikit perhatian kita kepada qaul hukama tentang mengenali seseorang. Kita ambil pengajaran sedikit daripada beberapa untayan kata ulama hukama tentang bagaimana kita mengenali seseorang. Yu'rafu zawj 'inda maradi zawjati. Yu'rafu zawj 'inda maradi zawjati. Saya baca dengan bina majhul. Yu'raf, dikenali. Dikenali seorang suami itu sama ada baik tak baik, bagus tak bagus, 'inda maradi zawjati, ketika isterinya sakit. Ini nak kenal baik ke, berbudi bahasa ke, macam mana ke, sayang ke, masa isteri sakit lah. Ini kita boleh lihat perhubungan suami isteri kita ni terang mana masa dia sakit. Ada orang bila sakit terus cabut, tak ada juga. Ada setengah orang sakit terus cari lain, ada juga. Ada cerita tu, ada cerita masa suami sakit ni, isteri dia jaga 6 bulan, keluar masuk hospital, 6 bulan isteri jaga. Isteri tak ada masalah kalau isteri sakit ni, tapi bila suami sakit isteri jaga sampai 6 bulan. Tapi bila isteri sakit masuk hospital, suami pergi sekejap-sekejap. Yang isteri ni tidur 5-6 bulan dalam hospital, tak balik rumah. Anak-anak pun itu saja. Begitulah nilai seorang isteri masa suami sakit. Tapi boleh tak suami buat macam isteri? Macam kita katakan, suami ni isteri sakit sikit hantar kampung. Jadi wa tu'rafu az-zawjatu 'inda faqri zawjiha. Sebaliknya, boleh dikenali seorang isteri itu baik atau tidak baik ialah ketika suaminya bankrupt, suaminya jatuh miskin, suaminya apa kedana. Itu baru test. Isteri boleh duduk, boleh tunggu tak?
Seorang isteri boleh tunggu tak suami yang miskin. Terutama kalau sama-sama miskin dulu tak apa. Kalau dah berharta jatuh bankrupt. Niaga tinggi-tinggi jatuh bankrupt. Boleh tunggu. Ada kisah kawan atau kawan lah. Dia berniaga besar, kontraktor, berniaga besar, alhamdulillah, ada rumah, ada banglo, ada apa semua, betul dapat projek besar-besar. Satu kali projek dia sangkut. Dia tunggu cek saja daripada satu agensi untuk nak dapat duit dan akan beres semua hutang-hutang dia, vendor, bos, supplier, bos. Tunggu satu cek. Cek pun tak tiba-tiba. Lambat dapat. Sehingga dia kena diisytiharkan backup. Diisytiharkan orang tu minta hutang, orang ni semua masuk bakal. Nak tunggu cek sebiji. Sampai kena bankrupt. Bila bankrupt, isteri yang empat-empat ni tinggal seorang saja. Yang muda-muda, yang awal saja. Yang lain, yang muda-muda ni semua cabut dari semua. Tinggal bye-bye. Jadi begitulah. Ujian seorang isteri dengan suaminya adalah suaminya jatuh miskin. Wa yu'raful abna 'inda syaykhukhati walidayhim. Dan dikenali anak-anak ini dikala dua ibu bapanya tua. Kita nak kenal anak kita ni baik tak baik, bagus tak bagus, boleh jaga tak kita masa kita tua. Inilah harapan. Kadang-kadang kita kan masa melahirkan mereka, masa didik mereka, nak tumpang lah, kita kata orang kampung kata, nak tumpang anak-anak lah, ada tua nanti bila ini berlaku tak? Ataupun dia orang ni hantar ke orang tua saja, hantar rumah orang tua saja dan sebagainya. Minggu lepas saya pergi ziarah seorang saudara saya meninggal. Yalah, dia ni dah tua. Anak dia menjaga dia ni meninggal. Dia duduk dengan anak dia muda lagi, 25-26 tahun. Kerja kampung. Yang lain ni berjaya-berjaya semua, kerja bandar-bandar semua. Termasuklah di KL dulu semua 2-3 orang. Yang duduk kampung ni, kerja kampung ni, yang jaga dia meninggal. Jadi yang tak sehat tu tak meninggal. Yang sehat, yang tukang jaga dia pula yang meninggal. Itulah ujian. Jadi di kampung saya, dulu saya masa dekat Kelantan dulu, saya masa di Kelantan, saya jadi imam lah. Dan Cik Kaisar ni imam tua saya. Masa itu saya muda lah, jadi dia imam tua. Imam tua ni saya pun balik baru itu pun ziarah. Sudah hampir 8 tahun terbaring, tak boleh buat veg, orang panggil sekali veg, macam vegetable, tak boleh buat apa, makan tak, berkelip je. Saya ziarah dia tengok saya, lepas tu dia berkelip-kelip, dia tengok anak mata gitu. Anak dia kata tu dia cam tu dia kata itu dah sudah 8 tahun, dekat 8 tahun. Itulah ujian bagi anak. Tapi anak dia semua dekat lah. Dia dah balik buat rumah, dia dah ada tanah, semua dia buat rumah untuk anak dia, tepi-tepi itu semua. Jadi anak dia pun dekat-dekat lah, 2-3 orang. Alhamdulillah. Jadi saya ziarah jumpa anak dia. Inilah ujian untuk anak-anak. Inilah ujian kita sebagai anak kepada ibu bapa. Inilah yang disebutkan yu'raful abna 'inda
syaikhukati walidayhim. Dikenali anak-anak ini sama ada baik ke tak baik ke, berbakti ke, mendurhaka ibu bapa ke, ketika bapaknya tua, ibu bapaknya tua. Wa yu'raful ikhwatu 'inda al-mirath, dan dikenali adik-beradik ini ketika pembahagian pusaka. Bila bagi pusaka, bila dah ayah meninggal, mak meninggal, inilah ujian bagi adik-beradik. Berebut setengah tua, mayat belum simpan lagi. Dah, itu tanah aku, ini kereta aku, mak dah pesan, aku ini dapat ni, semua. Nama, buat keluar geran tu, ni geran ni aku dah pegang ni, nama ni. Begitulah. Dikenali adik-beradik ini di kala pembagian harta. Berapa ramai di kalangan orang-orang kita yang tak bertegur sapa, yang putus adik-beradik kerana harta pusaka. Baik tak ada harta yang tak ada harta, tak tinggal harta sikit pun, ada pecah kain je, adik-beradik bagus bersatu semua. Tapi bila ada harta benda yang ditinggalkan, jadi macam itu pula kita yang betul-betul berjimat cermat menyimpan untuk anak-anak, akhir sekali mereka berkelahi pasal ni pula. Masya Allah. Ini pesan-pesan untuk saya ni, seperti bukan untuk tuan-tuan saja, untuk saya. Oleh sebab itu, saya masa dulu, sekarang pun kalau ada panggilan tu boleh buat persediaan bagaimana kita ingin meninggal. Persediaan sebelum kita mati. Apa benda yang perlu kita persiapkan? Di antaranya, alhamdulillah, dalam khusus saya pernah bawa. Wa yu'raful aqriba fil ghurbah, dan dikenal kawan-kawan rapat ini semasa dalam perjalanan pemusafiran. Kalau kita musafir, baru kita kenal sahabat kita. Kalau kita jumpa sana itu, belum kenal. Orang Arab kata, kalau kita mengenali seorang itu dengan, kalau kita melakukan empat perkara dia. Pertama, beribadat sama dia. Yang kedua, bermusafir dengannya. Yang ketiga, makan bersamanya. Dan yang keempat, tidur bersamanya. Kalau kita makan sama, kalau kita beribadat sekali, kalau kita musafir sekali, kalau kita tidur rumah dia sekali ataupun dia tidur rumah kita sekali, baru itu kita kenal seorang. Bila kita makan, bila makan sekali, tahulah. Bila kita bermusafir sekali, kita tahulah. Asyik kita je ke duk belanja ke, ataupun dia je duk belanja ke, ambil duit minyak kita je ke, bini dia je ke, kita tahu. Muslim nak bayar tu dapat buat lena je. Lalu kotor, kereta kita dah bawa, minyak kita dah, lalu kotor, dia lena lagi. Kita tahu lah. Wa yu'raful wudd atau wadd inda intihai maslahah, dan dikenal kasih sayang yang sejati itu dengan berakhirnya kepentingan. Bila ada kepentingan, dah tak ada kepentingan, baru kita tahu sama ada orang ni berkawan betul-betul ke kita, sayang kat kita betul-betul ke tidak, ataupun macam mana. Bila ada masalah, bila tak ada masalah. Ada masalah, semua orang baik.
Semua orang baik. Tuan-tuan pun pernah jadi ketua pejabat kan. Masa tu semua orang datang menyembah. Uh, Beratur macam-macam nak minta pertolong. Macam-macam. Raya pun sampai peluang kahwin pun penuh dengan hadiah. Cuba kita dah tak ada pejabat. Tak ada. Jadi bila dah tak ada interest, itulah barulah kita kenal orang ni sama ada cinta sejati ataupun sayang sejati, nak kawan sungguh ataupun tidak. Kadang-kadang dia selalu ziarah orang sakit. Dia ni rajin ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit, dengar orang sakit saja dia datang. Rupanya nak jual ubat. Ada juga. Rupanya nak jual ubat. Itu. Bila dah beli ubat dia, cerita macam-macam, tak datang pula lepas tu dah. Tak ada dah. Kenapa? Kerana ubat dah beli dah. Begitulah. Itu yang disebut sebagai yu'raful wud atau wad inda intihai al-maslahah wa yu'raful mu'min inda al-ibtila, dan dikenali seorang mukmin sejati itu apabila ada ujian. Bila datang ujian, baru kita kenal seorang itu mukmin sebenar ataupun mukmin turuan. Bila datang ujian, baru ditimpa penyakit, hilang harta benda. Ingat tahun 80-an. Bagi bila banjir, habis tanaman dia. Bila datang banjir, habis tanaman dia. Di Kelantan, tanaman utama yang mahal dulu, tembakau. Tembakau sama dulu di Kelantan, tapi sekarang dah diubah. Bila Tok Guru ni Aziz naik, perlahan-lahan tembakau ni ditanam disuruh ubah kepada tanaman-tanaman lain. Di kawasan biasa tembakau di kawasan-kawasan di pantai ataupun dia tanah macam tu lah. Terus sekarang dia datang. Bila datang banjir, kena tembakau dia, keluar dengan senapan patah. Mana Tuhan aku nak tembak? Mana Tuhan aku nak tembak Tuhan ni? Habis banjir. Jadi maknanya apa ni? Bila datang bala, barulah tahu sebenarnya apa nilai seorang. Bila sakit dulu sebab itu, ada orang kata banjir. Ada orang, ni banjir, padan muka banjir. Bala Allah. Depan. Setengah waktu itu ujian Allah. Apa beza bala Allah dengan apa beza bala Allah dengan ujian Allah? Banyak sama je. Musnah sama musnah, tenggelam sama tenggelam, pindah sama pindah, makan nasi kawah sama makan nasi kawah. Apa beza? Di antara bala dengan tadi ujian Allah yang nak menaikkan taraf seorang. Apabila kena bala macam ni ataupun kena musibat macam ni, seorang itu bersabar dan bermuhasabah dan menambah lagi kekuatan dia, keimanan dia kepada Allah, itu dipanggil ujian yang Allah Ta'ala nak naikkan status dia. Kalau kena macam itu, maka dia menyumpah Allah. Dia tak sedar diri lagi. Dia rasa ini adalah satu benda yang celaka bagi dia, tidak mendekatkan diri dia kepada Allah. Maka itu tahulah bala bagi dia. Ada perpindahan banjir di masjid. Orang sembahyang, dia tak sembahyang pun. Memang dia tak sembahyang pun. Tapi kena bala pun.
Bagi dia duduk dalam masjid pun tumpang aja bagi dia. Bukannya duduk semayang kat masjid. Tumpang aja. Itulah menunjukkan bahawa dia ni Allah Ta'ala kena bantu. Bagi orang yang beriman, akan menaikkan status dia, akan lebih faham dia, akan lebih taat dia kepada Allah SWT. Itulah tanda seorang itu mendapat bala ataupun mendapat ujian Allah. Nah, itulah kata hikmah dari hukama tentang mengenali seseorang. Baik. Pukul 8 kita. Menambah amal ketika menambah amal kebaikan di akhir umur. Qala Allah Ta'ala وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Dan mereka menjerit-jerit, wahum yastarikhuna fiha, dan mereka bertepit menjerit terlolong-lolong dalam neraka. Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Na'mal salihan, kami nak beramal salih. Ghaira alladhi kunna na'mal, lain dah kami nak buat sebagai, tidak yang amal-amal yang dulu kami rasa di dunia dulu. Kalau kamu buat balik kami di dunia. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkara fihi man tadhakkar. Lalu Allah menempelak, bukankah kami telah melanjutkan umurmu dan memberikan masa cukup untuk berfikir dan beringat padanya oleh sesiapa yang suka berfikir dan beringat? Fadhuku fama lizzalimin min nasir. Oleh kerana itu, dan kamu pula telah didatangi oleh seorang pemberi amaran itu Rasul, yang memberi amaran oleh itu, rasalah azab seksa neraka, kerana orang-orang yang zalim tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Allah kata, semasa mereka dalam kubur, dalam neraka, dan lebih terlolong nak balik ke dunia, tak nak dah beramal cara dulu, nak buat cara baru, nak buat amal soleh yang baru. Dan Allah katakan, kami dah bagi, dah cukup dah umur kamu. Orang lain pun lebih umur macam tu, tapi dapat beringat saja. Mengapa kamu tak boleh? Dah datang kepada Nadir ataupun Rasul, tapi kamu masih juga dalam keadaan begini. So, tidak ada siapa yang dapat menolong kamu. Maknanya di situ dia kata, tidakkah kami telah memberi umur kepada kamu sehingga kamu beringat? Dan kalau tafsir Ibn Abbas mengatakan bahawa nu'ammirkum di sini memberi umur yang cukup bagi kamu untuk kamu beringat adalah 60 tahun. Siti dan sanat 60 tahun. Ada juga mengatakan 80 tahun. Dan ada juga mengatakan terutama Hasan dan Al-Kalbi wal Masruq menyebutkan 40 tahun. Tak apalah, 60 ke 40 ke 80 ke, maknanya kalau sampai lebih pada umur 40 ni, kira orang ni dah diberi Allah Ta'ala masa yang cukup. Allah Ta'ala telah memberi kepada mereka cukup masa. First stop human life ni ialah, kalau boleh 40, ada lagi yang meninggal awal, tapi 40 tu sepatutnya first stop. Checkpoint yang pertama.
Checkpoint yang pertama. Dan checkpoint yang pertama ni banyak diceritakan dalam Quran. Di antaranya ayat-ayat tentang ayat tentang di mana di mana para rasul dan banyak orang-orang yang alim atau orang yang terkenal, sebenarnya mereka mendapat apa yang disebutkan sebagai kesempurnaan dalam tugas mereka masa umur 40 tahun. 40 tahun ni adalah masa kritikal dan 40 tahun disebut sebagai masa kesempurnaan. Masa tu orang ni kalau 40 tahun tak famous lagi pakai dak dah. Orang main bola umur 15, 16, 17 tahun dah famous dah, international dah. Kalau umur 40 pun tak terkenal lagi, tak ada musim dah. Kalau pangkat bodoh macam tu payah. Di mana ayat Quran menyebutkan wasaina al-insan bi walidayhi ihsanan hamalatu ummuhu kurhan wa wada'tu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, sehingga cerita dari umur ni, sehingga mereka mencapai umur yang sempurna dan mencapai umur 40 tahun. Balagha asyuddahu ni maknanya sampai kepada kekuatan yang sempurna. Asyuddah. Dan kalau kita lihat umur 40 tahun ni, sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa umur 40 tahun. Rasul itu bangkitkan. Terima wahyu umur 40 tahun. 40 tahun, umur 40 tahun baginda dibangkitkan. Nabi Allah Ibrahim mula dakwah tauhid, menghancurkan berhala, dikhabarkan dalam sejarah 40 tahun, umur dia 40 tahun. Baru 40 tahun itulah maknanya setelah dia berjuang 40 tahun dah datang keberanian pada dia dan sungguh-sungguh dalam dakwah sehingga sanggup berdepan secara direct dengan orang yang menentang Islam ini, berjumpa dengan sehingga berjumpa dengan Namrud, mengkritik Namrud dan sebagainya. Umur dia 40 tahun. Kan cerita dia musnahkan berhala, akhir sekali dia dibakar. Umur itu 40 tahun. Nabi Allah Musa keluar dari Mesir dan mula fasa baru dalam kehidupan dia. Dia jumpa dengan Nabi Syuaib. Semua itu umur 40 tahun. Daud memulakan kerajaan kukuh dan tauhid Allah. Nabi Allah Daud menerima Zabur dan seterusnya mengembangkan dan dapatkan kerajaan. Umur dia 40 tahun. Nabi Allah Yusuf keluar dari penjara dan dilantik sebagai menteri yang menjaga keuangan khazanah Mesir. Umurnya 40 tahun. Umur 40 tahun tu maknanya disebut balagha asyuddah. Dan bila umur masuk 40 tahun, digalakkan untuk membaca doa. Baca doa, special doa. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardah wa aslihni fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Inilah doa yang dibaca mengikut hadis daripada Abu Hurairah. Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Ibnu Umar Aziz apabila capai umur 40 tahun, maka hendaklah kau baca doa Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardah wa an tardah wa aslihni fi dhurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni muslim.
Ni doa sepatutnya kita selalu melazimi baca selepas kita ni 40 lebih lah, dah lebih lipat daripada 40 kita. Inilah doa. Dan kalau baca ramai-ramai, maka dia berubahlah sikit lafaz doa ini dengan doa lafaz jamak. Saya ingat saya tak sempatlah nak baca apa dia lafaz jamak, tapi maknanya Rabbi auzi'ni, kena kata Rabbi atau Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Itu kalau kita nak menggunakan kalau berseorang itulah. Kalau ramai-ramai dia kenalah baca doa kami, jangan aku. Tak boleh kan? Jadi seorang imam mestilah meraihkan jemaah dia dengan membaca lafaz plural ataupun jamak. Ada juga yang berpendapat kita bila kita baca doa dalam Quran, baca macam dalam Quran, tak payah ubah-ubah. Ada juga pendapat ulama menyebutkan begitu. Kalau kita Rabbighfirli walidayya warhamhuma, jadi Rabbighfirli lah, tak payah baca Rabbighfir lana. Ada ulama kata bila kita baca doa dalam Quran ini, baca macam dalam Quran saja, tak payah ubah. Kerana itu Quran. Apa nak ubah-ubah Quran? Kalau ubah jadi tak Quran lah pula. Ada ulama mengatakan baca Quran, mana kita nak berdoa, cuma kita mengambil doa itu daripada Al-Quran, dan tidak salah untuk mengubahnya dalam meraihkan jemaah yang ramai. Kata nanti macam doa seorang lah pula, kalau itu doa bukan baca Quran. Jadi kedua-dua pun boleh lah. Tapi saya suka ubah kepada meraihkan jemaah daripada baca doa. Itu salah seorang. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat setakat itu dululah perkali ini. Dan kalau ada masa, saya ingat nak sambunglah sikit lagi. Tapi mungkin kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang lah. Apa-apa pun, saya minta ampun dan maaf dari tuan-tuan kalau terlanjur kata terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza wa assalamualaikum li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين قائد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين والحمد لله العالمين. تقبل الله منكم.